Salam, saya Faisal, ejen hartanah dan juga pemilik website rumahbumi.net. Sekarang saya berada di homestay saya, Mufasa Suite Cyberjaya. Saya nak kongsi pengalaman saya berhenti merokok. Saya berhenti merokok sebelum umur 30. Saya pergi Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, masuk program klinik berhenti merokok anjuran Hospital Sultanah Aminah di bawah kelolaan Dr. Manoharan kota saya. Nama dia masa tu dia pengarah Hospital Sultanah Aminah tu lah, kalau tak silap saya lah. Okay, so kalau dekat JB dia ada khutbah merokok, khutbah berhenti merokok. Dia buat demo macam mana bakar satu batang rokok, lepas tu asap kat dalam tu, kapas kat dalam tu jadi hitam. So macam tu jugalah kita punya paru-paru lama-lama kan. So dekat dalam khutbah merokok tu ramai lah, dia kumpulkan semua, driver taxi lah, accountant lah, macam-macam. Doktor pun ada dalam tu yang nak berhenti merokok. So kat dalam tu macam-macam discussion lah kan. So dia buat demo dan kita dengar lah. Okay, so tu salah satu cara. So kat situ dia akan guide kita, bagi konsultasi, kena timbang, kena bagi tahu dia ada masalah apa, dan dia bekalkan ubat-ubatan kat kita. Semua free, government tanggung. So rugilah kalau kita tak crack kan. Okay, bila umur 40, saya sajalah try kononnya hisap satu batang kan. Kononnya tak lekat, okey lah, sekali-sekala satu batang. So sedar tak sedar dah satu kotak satu hari. Okay, so bila dah lama macam ni, sekarang dah 41 tahun lebih, dah nak masuk 42 kan. So masih merokok lagi pula, lekat pula. 10 tahun saya berhenti, tapi sekarang saya hisap rokok balik. Okay, so bila saya nak berhenti balik, saya cari balik klinik berhenti merokok. Sebab sekarang saya dah pindah kat Senawang. Saya cari klinik berhenti merokok dekat klinik kesihatan Ampangan. Kat klinik kesihatan Ampangan tu ada klinik berhenti merokok. Saya daftar kat situ, saya jumpa doktor dan juga pegawai farmasi nama Syafiq. Saya lupa nama doktor perempuan tu yang buat klinik berhenti merokok. So dia bagi konsultasi kat saya, dia pilih satu date untuk berhenti merokok. Kita kena set satu date untuk berhenti merokok, dan dia standbykan ubat untuk kita. Dia bagi hampir 2 kotak ubat nikotin ni, Nicorette. Nicorette ni kalau beli kat farmasi, harga dia satu strip macam ni 4mg Nicorette RM22 dekat Apro, farmasi Apro. Tapi dengan kita join klinik berhenti merokok, dia bagi hampir 2 kotak, sebab dia kira tahap ketagihan kita. Dan nak masuk klinik berhenti merokok ni, kita punya tahap kekuatan ketagihan tu dia kena tinggi. Kalau rendah tak dapat. So memang kita kena betul-betul lah kan. Kalau nak berhenti, azam kena kuat lah. So dia akan interview semua, tanya soalan semua. Kalau dia tengok tahap kita tinggi, dia boleh bantu dengan berhenti merokok macam ni, cara macam ni. So terima kasih lah banyak pada pegawai Syafiq ni dengan doktor perempuan tu, sebab dia yang tolong saya sekarang. So tarikh yang dia bagi kat saya 30 Julai 2020. So saya akan buktikan saya boleh berhenti dengan cara macam ni. Sebab saya dah berjaya berhenti 10 tahun tu. Daripada sebelum 30 sampai 40 start balik. Sekarang saya nak start fresh balik. Hari ni hari pertama saya mula berhenti isap rokok. 30 Julai 2020. Azam baru. Okay. Ini kotak terakhir saya beli, ada dalam 10 batang lagi, lebih kurang. Saya akan hancurkan hari ni last. Dah tak ada isap rokok dah lepas ni. So
Semoga impian saya untuk berhenti merokok berjaya. Terima kasih. Kat depan hospital Sunway Medical. Tahu tak kenapa kita ketagih pada rokok tu? Tahu tak? Sebab dekat dalam sebatang rokok tu dia ada nikotin. Nikotin ni kalau ikut Dr. Mano dia kata kat saya, nikotin ni macam dadah ataupun sejenis dadah yang membuatkan kita ketagih. Dadah tu tak bahaya kalau kita consume, kan? Tapi asap tu bahaya, kan? Itu yang buatkan kita ketagih. So kita makan nikorek ni sebab kita nak ganti rokok yang kita hisap tu, dan kita dapat nikotin tu juga, kan? Kalau sebelum ni kita hisap rokok, kita dapat nikotin, kita rasa wah, semua benda settle. Tapi sekarang pakai sama juga dan kita tak dapat asap rokok. Sebab itu kita ganti ni program pergantian nikotin lah, daripada rokok kepada nikotin, nikorek. Dalam sebatang rokok tu, kan, dia ada tar, dia ada macam-macam. So nikotin ni, kenapa bila kita isap rokok, kita tak dapat rokok, kita akan menggigil, tak boleh fikir apa semua, kan? Sebab nikotin ni bila kita isap ataupun kita kunyah, dia akan masuk dekat saluran darah kita. Saluran darah kita ni bila tak dapat, kan macam orang isap dadah lah, kan? Bila dia tak dapat dadah, dia akan gigil, kan? Sama macam kita isap rokok. So bila kita isap rokok je, kita settle, semua benda settle. Sebab kita dah dapat balik dadah yang kita ketagih tu. Dia slow-slow. Sebab tu bila kita makan nikorek, kita dapat dadah yang kita nak tu, tapi kita from time to time kita reduce dia punya dosage dia daripada 4mg. Kita kurangkan bilangan, lepas tu kita jadikan dia 2mg, lepas tu lama-lama kita boleh stop macam tu je. Itu cara yang betul untuk berhenti merokok. Memang betul, saya berjaya berhenti cara tu. So sekarang saya nak share macam tu lah cara dia. Tapi okey, untuk berhenti merokok, you ada dua pilihan. Sama ada nak masuk klinik berhenti merokok, jumpa doktor setiap 2 minggu, report semua, minta sambung ubat, ataupun untuk starting, kalau nak buat sendiri, tak nak pergi hospital, you beli nikorek tu 2 kotak, 4mg nikorek 2 kotak. 2 kotak tu itu memang okey lah untuk permulaan. Boleh sampai 2 minggu lah, kan? Boleh pakai sampai 2 minggu. So 1 kotak harga dalam lebih kurang 200 lah. So 400 modal dia kalau nak berhenti cara tu. Okay. So itu wajib ada untuk berhenti merokok. Sekarang saya bagi 7 step cara berhenti merokok yang berkesan. Okey? Saya susun lah, sebab ni daripada pengalaman perokok dan orang yang dah berhenti merokok. Sekarang saya share 7 cara berhenti merokok yang berkesan. Okey. 1, kita kena ikrar. Bila kita nak berhenti merokok, tulis ke, set ke, tampal kat mana-mana, kat peti sejuk ke apa, kan? Bagi tahu kawan-kawan, bagi tahu family, kan, kita berhenti merokok. Okey. Itu yang pertama, kita mesti ada ikrar, aku nak berhenti merokok. Berapa bulan, macam hospital ni suruh saya lah, kena berhenti 30 Julai 2020. Okey. So itu satu. Yang kedua, macam tadi, bagi tahu semua family, kawan-kawan kita semua, kita sudah berhenti merokok. So bila dia orang nak isap rokok, kita pakai chewing gum lah. Okay. Itu yang, sebab tu kita kena beritahu dia orang, jadi dia orang pun tak rasa janggal lah bila kita tak isap rokok. Okey, yang ketiga, buang semua pemetik api yang kita ada, yang selalu kita cucuk untuk rokok, untuk sementara, kan? Kalau kita sayang pun bagi orang, nanti kita ambil balik untuk simpan, tapi bukan untuk isap rokok lah. Bila kita dah berjaya berhenti, baru kita boleh ambil. Buat masa ni jangan ada pemetik api dengan kita. Okey. Yang keempat, bila kita rasa nak isap rokok, lewatkan sikit rasa nak merokok tu. Kita buat aktiviti lain macam basuh tangan, minum air masak, solat sunat dan lain-lain lah yang membuatkan kita jadi lupa nak isap rokok.
Kan bila tangan basah kita dah malas nak pegang rokok kan. Macam itulah. So kalau kedai yang jual batang tu cuba avoid lah. Kan? Okey. So yang nombor 5, okey, yang ni kena standby ni korek, gam ni korek. Chewing gum tu kan, yang 4 mg. Sekurang-kurangnya 2 kotak mesti ada dekat tangan kita. Kita kena set, kena letak dalam handbag, kena letak dalam beg, kena letak dalam kereta, letak kat motor ke. Memang kena standby, tak boleh putus. Kalau putus confirm kita isap balik kan. Tu memang kena ada. Stok tu kena sentiasa ada, tak boleh putus. Nak putus je memang kena cari dulu. Okey, yang keenam, bila rasa ketagih je, kunyah nikotin tu, ni korek tu. Perlahan-lahan kunyah, lepas tu parking kat tepi sekejap. Buat gitu beberapa kali lah kunyah. Dan dia boleh tahan antara 30 minit hingga 2 jam, bergantung pada kita lah. Chewing gum ni dia tak rasa pedas, dia macam rasa sikit-sikit mint macam tu lah. Okey lah, memang sedap lah. Rasanya yang pedas tu dah tak ada jual kat farmasi. Dulu tahun 90-an, tahun 2000 tu dia pakai yang pedas kat farmasi. Sekarang dah tak ada jual lah saya rasa yang tu. Cuma jual ni korek je. Okey, so bila rasa ketagih, ambil 1 biji, kita makan. Tak kisah bila-bila nak rasa nak hisap je, kita ambil ni korek 1, kunyah, parking tepi je, kunyah lagi, macam tu lah sampai hilang rasa, buang. Yang ketujuh, kita kena ingat, kenapa kita nak berhenti merokok kan. Sebab kita dah set kita nak berhenti merokok sebab apa, dan kebaikan yang anda dapat selepas berhenti merokok kan. Banyaklah kebaikan yang kita dapat kalau berhenti merokok ni. Satu, macam penjibatan duit kan, ada duit lebih tiba-tiba, dan boleh guna aktiviti yang lebih baik lah, macam reward diri sendiri ke, bawa family bercuti ke kan. Macam tu lah. Kesihatan lebih baik, orang ramai tak lagi panas serong kat kita. Bila kita isap rokok je, diorang apa ni, asap ni, macam tu lah. So kita kena sentiasa ingat kebaikan bila kita berhenti merokok. So itu 7 step dia yang kita kena ingat, cara berkesan untuk berhenti merokok. Okay, saya ulang lagi sekali cara berhenti merokok, step yang saya buat lah. Okay, yang pertama, ikrar bila nak berhenti merokok. Yang kedua, beritahu semua family dan kawan-kawan kita yang rapat kita sudah berhenti merokok. Yang ketiga, buang semua pemetik api kan daripada tangan kita yang kita selalu guna lah. Yang keempat, lewatkan rasa nak merokok dengan aktiviti lain seperti solat sunat, basuh tangan, minum air masak dan lain-lain. Yang kelima, standby ni korek tu mesti ada kat mana-mana, kat beg, kat mana-mana, memang kena bawa sentiasa. Yang keenam, kunyah gam nikotin tu perlahan-lahan. Bila kita rasa ketagih je, rasa nak hisap je, kita cari chewing gum tu, kita makan, kita kunyah lah, parking. Okay. Yang ketujuh, sentiasa ingat kenapa kita nak berhenti merokok kan. So itu 7 step yang you all kena buat supaya you all berjaya berhenti merokok. Memang boleh. Saya yakin anda boleh. Kita sama-sama hidup sihat lepas ni, insyaAllah. Saya pun sama juga ni, memang start balik struggle nak berhenti merokok. Okay, terima kasih.